Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Kepada hampa yang dah lama dekat channel aku ni, terima kasih sebab sentiasa support aku daripada dulu sampai sekarang. And kepada hampa yang baru je singgah dekat channel aku ni, terima kasih juga sebab sudi singgah. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai hampa semua, so hari ni aku nak cerita pasal satu R&R yang dah lama ditinggalkan dekat negeri Perak. R&R apa tu? R&R Tasik Raban. So, R&R Tasik Raban ni, dia ditinggalkan bukanlah atas dasar cerita mistik ke apa ke, tak, bukan. R&R ni ditinggalkan sebab makin lama makin tak ada pengunjung. Mungkinlah sebab dia punya faktor geografi. Faktor geografi hampa. Sebab orang kata dia punya R&R tu mungkinlah agak tersorok. And menyebabkan tak ramai pelanggan yang singgah dekat situ. So, para peniaga dekat situ pun rugilah kan disebabkan dah tak ramai orang nak singgah. Mereka pun tarik diri lah daripada nak berniaga dekat situ. Lama-lama, teruslah R&R tu ditinggalkan. Lepas je R&R tu ditinggalkan, maka bermulalah cerita-cerita mistik dekat R&R tu. Maklumlah tempat yang ditinggalkan ni kalau kata lebih daripada 3 hari, memang jin suka menumpang. Tambah-tambah pula R&R Tasik Raban tu masa tu dah ditinggalkan mungkinlah agak lama kan, ataupun mungkin baru setahun 2 tahun ke. So adalah kisah-kisah misteri, okey. Kisah-kisah seram tentang Tasik Raban ni, R&R Tasik Raban ni banyak Ika baca dekat Google. Lepas tu ada je pencerita-pencerita seram lain hak cerita dah. Ada juga dekat blog-blog kan. So Ika pun ambil cerita daripada situ sajalah. Ni Ika kena habang awal-awal lah. Ika ambil cerita daripada sumber-sumber vlog pula dah. Blog apa semua tu. Satgi ada pula orang cakap, Han duk menyampai cerita orang lain. Selalunya orang yang duk menyampai cerita orang lain ni tak betul pun. Tak 100% betul. Kenalah orang yang alami benda tu cerita. Sebab orang yang alami cerita tu, dia bukannya YouTuber. Sebab tu lah dia cerita, dia tulis dekat blog ke apa. Aku yang baca cerita dia ni, aku ceritalah balik. Maklumlah rakyat Malaysia kan malas membaca. Alright. So, ini cerita simple saja daripada seorang lelaki yang kita letakkan nama dia sebagai nama Alif. Alif ni dia kata masa R&R tu dah ditutup, dia suka lepak dekat situ waktu-waktu maghrib. Sebab dia kata dekat situ pemandangan dia sebenarnya cantik dengan nampak tasiknya apa semua kan. So dia kata dekat situ memang tenang lah nak lepak, nak main-main motor. Alif ni kiranya budak-budak motor lah. Rajin lah dia pergi lepak dekat situ. Tak ada lah siapa nak marah, siapa nak larang. Biasalah budak-budak motor lepak kan dia pun suka duk rem-rem motor. So mereka lepak-lepak kat situ sampailah ada satu hari ni Alif ni dia lepak dekat situ sampai waktu maghrib. Ada adalah kawan dia yang dah gerak balik. So tinggallah Alif ni dengan kawan dia lagi 2 orang. Bila tinggal mereka bertiga je dekat situ, tiba-tiba si Alif ni dengan kawan-kawan dia dengar ada satu suara jeritan perempuan yang datang daripada arah belakang Tasik Raban tu. Disebabkan mereka terkejut dengar suara jeritan tu, mereka ni semua terus start motor belah balik. Sebabnya, datang mana pula suara jeritan tu kan? Kalau kata ada orang belakang Tasik Raban tu, mestilah mereka perasan. Mereka dah lepak dekat situ lama. Tapi tak ada pun ada orang keluar masuk. Tiba-tiba dengar bunyi menjerit saja. So, start daripada situ, Alif kata dia dah tak berani dah nak lepak dekat situ. Alright. So, yang tu cerita cemeh je lah kita panggil kan, cerita singkat. Cerita yang kedua pula, ada sepasang suami isteri ni. Mereka ni lalu dekat area R&R Tasik Raban tu lah. Nak menghala balik ke kampung. Okey, tapi
Masa ni, mereka tak tahu lagi R&R tu dah tutup. Sebab mereka nampak R&R tu meriah. Ada orang parking kan, ada orang pergi makan, apa semualah. So, bini dia ni kata, abang singgahlah R&R ni sebab apa dia rasa nak pergi toilet. Dia parking betul-betul depan toilet R&R Tasik Raban tu. Bini dia pun keluarlah kereta pergi tandas. Okay. Mereka ni ada anak laki seorang dalam umur 6 ke 7 tahun macam tu lah. Tiba-tiba anak dia pun cakap, ayah, orang nak pergi tandas juga nak terkencing. So, bapak dia ni pun cakap, tak apalah, pergilah kan tandas tu. Disebabkan anak dia ni dah biasa and tandas tu pun depan tu je. So, dia suruh je lah anak dia pergi seorang-seorang. Okay? Sebab dia boleh nampak kan daripada dalam kereta, tandas tu depan kereta dia saja. Si laki dia ni pun buka lah tingkap nak isap rokok sebenarnya. Tiba-tiba dia dengar bini dia menjerit daripada dalam tandas dan bini dia ni kalang kabut lari keluar apa semua. Yang laki dia mungkin ingat bini dia ni jumpa lipas ke, cicak ke, apa kan. Dia tanyalah bini dia, kata pasal apa kalut-kalut ni apa semua kan. Yang bini dia pula masuk kereta terus cakap, abang jom kita pergi tempat lain. So, laki dia kata, tak apa boleh je. Tapi masalahnya anak dalam tandas. Dia kata nak kencing. Disebabkan bini dia ni desak-desak suruh dia pergi ambil anak. Si suami ni pun keluarlah pergi ke dalam tandas lelaki untuk ambil anak dia. Dia tengoklah anak dia. Dan masa tu dia perasan yang keadaan tandas tu macam tak terurus. Macam dah ditinggalkan. Dia peganglah anak dia. Dia kata dah kencing ke belum? Anak dia kata tak kencing lagi sebab ayak tak ada. Sebabnya suami dia ni selalu pesan lah dekat isteri dengan family dia apa semua. Pergi mana-mana tandas sebelum melepaskan hajat, cek dulu ayak ada ke tak. So, bila mereka ni cek ayak tak ada, mereka ni pun tak lepaskan hajat lah. So, dia kata tak apalah kita pergi tempat lain. Dia pun dukunglah anak dia keluar daripada tandas tu. Masa dia keluar daripada tandas tu, baru dia perasan rupa-rupanya depo saja kenderaan yang ada dalam R&R Tasik Raban tu. Dah tak ada kenderaan lain dah. Hanya depo saja. Dia baru perasan. Okey. Masa tu dia pun pergilah dekat kereta, letak anak dia dalam kereta. Dia pun masuklah untuk nak keluar daripada R&R Tasik Raban tu lah. Masa dia masuk dalam kereta, dia tanya bini dia, apa yang terjadi sebenarnya dalam tandas tu kan? Bini dia kata, masa mula-mula dia masuk tandas, dia cek ayak tak ada. So, bila cek ayak tak ada, dia ni keluar je lah pergi duduk depan cermin kan. Untuk biasalah, perempuan kan pantas tengok cermin, apa betul tudung, apa semualah. Dalam masa yang sama, tiba-tiba, dia nampak ada sosok perempuan yang dalam keadaan serabai apa semua, berdiri belakang dia. Sebab itulah dia menjerit. Waktu dia nak berlari keluar daripada tandas tu pun, barulah dia perasan yang tandas tu sebenarnya tak terurus, dah lama ditinggalkan. Itu cerita yang kedua. Untuk cerita yang ketiga ni pula, datang daripada Puteri. Dan aku ambil kisah ni daripada KC Champion. Okay. So, Puteri ni dia cakap, dia memang hari-hari ulang alik balik kerja melalui R&R Tasik Raban tu. So, sampailah satu hari ni, dia balik kerja waktu maghrib. Dia perasan dekat langit ni cantik lah, orang kata sunset. Bukan. Sunset. Tu shampoo. Sunset. Dia kata sunset cantik betul. So, dia pun berhentilah tepi berdekatan dengan R&R Tasik Raban ni. Dia berhenti tepi sebabnya cantiklah dia tengok langit tu kalau oren-oren, biru-biru, purple-purple lagu tu kan. Dia berhenti tepi untuk dia ambil gambar. Okay. So, dia pun keluar daripada kereta, tengah standby lah dia punya handset ni kan nak ambil gambar langit masa tu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia perasan ada satu susuk tubuh perempuan tengah berdiri dekat tepi tasik tu. Dia perhati je perempuan tu.
Mula-mula perempuan tu macam jauh lah sikit daripada Tasik kan. Tapi dia perasan perempuan tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Kiranya makin dekat lah dengan tepi Tasik tu. Dia ni pula jadi macam terpaku tau. Dia tengok je perempuan tu. Mungkinlah dia nak tahu apa tindakan perempuan tu seterusnya. So dia pun perhatilah perempuan tu kan. Perhati. Sampai je betul-betul tepi gigi air tu, perempuan tu pandang ke arah Puteri dan dia buat macam ni. Maknanya perempuan tu dia macam menunjuk ke arah Puteri itulah. Lepas je perempuan tu tunjuk macam tu, Puteri ni langsung jadi kerah kaku dekat situ. Perempuan tu pula terus berjalan ke dalam tasik. Perempuan tu berjalan ke dalam tasik, hampa. Yang Puteri ni pula tengok je keadaan tu kan. Dia tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak tak boleh nak apa semua. Si Puteri ni dia kata dia nak lari tapi dia tak boleh bergerak langsung. Dia tak boleh nak pusing. Dia tak boleh nak bercakap. Dia tak boleh nak buat apa. Dia jadi kerah kaku. Sampailah masa tu dia kata dia dengar ada bunyi loceng basikal dekat belakang dia. Rupa-rupanya ada seorang pakcik yang tengah naik basikal lalu dekat kawasan tu. Mungkinlah pakcik tu nak pergi ke surau ke nak pergi ke masjid ke kan. So pakcik ni pun berhentilah dekat Puteri. Puteri ni dengarlah pakcik ni baca la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Lepas tu pakcik ni adalah baca surah and hembuskan dekat Puteri. Bila dah hembus dekat Puteri ni jadi macam mungkin dia jadi cemas lah kot kan. Pakcik tu pun tanyalah dekat Puteri. Hey, buat apa dekat sini kan? Sorang-sorang ke? Puteri ni pun cakap lah. Sorang-sorang dekat sini. Baru balik kerja. Pakcik tu tanya lagi. Kenapa berhenti dekat sini? Kawasan ni jangan buat main-main. Jangan duk berhenti ikut suka hati. Tempat kawasan ni tak elok keras. Dah masuk kereta pergi balik. Tak elok duduk dekat sini waktu-waktu macam ni. Puteri pun masuk dalam kereta. Nak bergerak lah. Tapi sebelum dia bergerak tu, orang kata Puteri ni dia macam terkaku lagi lah dengan keadaan tadi tu kan. Mungkin dia terkejut sangat-sangat kot. Pakcik tu pun dah start nak berlalu pergi. Tapi sebelum jauh lagi daripada Puteri tu, pakcik tu pusing balik belakang. Dia suruh Puteri ni turunkan tingkap kereta dia lah. Puteri pun turunkan and pakcik tu cakap, dah. Jom gerak cepat. Jalan terus. Lepas ni jangan nak berhenti dekat sini lagi dah. Bahaya. Okay. Puteri pun teruslah start kereta balik ke rumah. Bila dah sampai dekat rumah, Puteri ni pun ceritalah kejadian tu dekat mak su dia sebab dia balik agak lewat daripada biasa kan. So bila dia dah cerita, mak su dia ni macam, Allahu Akbar Puteri, hang ni memang betul-betul bernasib baik. Puteri ni tanyalah apa siapa mak su kan. Mak su dia kata, siapa-siapa je nampak perempuan tu dekat tepi tasik, jadi kaku dan lepas tu pengakhiran dia, orang yang nampak perempuan tu akan terjun ke dalam tasik tu. Puteri ni macam terkejut ke? Betul ke kan? Makcik dia kata, banyak dah cerita yang dia dengar daripada orang-orang sekeliling situ, yang bila nampak je perempuan tu masuk dalam air, diorang ni pun akan ikut terpukau masuk ke dalam tasik tu juga. So memang bersyukur sangat-sangat lah sebabnya ada pakcik tu tolong Puteri. Untuk kisah yang terakhir pula pasal RNA Tasik Raban ni, kemungkinanlah cerita ni berlaku waktu RNA tu masih lagi beroperasi, okey? Sebabnya cerita ni dia menggunakan surau and orang kata kalau kata dah ditinggalkan mungkinlah surau tu dalam keadaan tak terurus kan. Tapi ni dia tak ada pun bagi tahu surau tu tak okey ke apa ke, semuanya okey saja. Kita bagi nama budak perempuan ni Fasha. Fasha ni dengan family dia dalam on the way nak balik ke kampung depa lah. Tak tahulah kampung depa di mana, mungkinlah di Lenggong kan. So lalulah dekat RNA Tasik Raban ni. Disebabkan masa tu dah masuk waktu isyak, si Fasha dengan mak dia ni berhentilah dekat RNA Tasik Raban ni untuk
menunaikan solat. Okay. So, mereka pun turunlah kereta, pergilah bilik wuduk. Lepas tu Fasha kata dekat mak dia, mak Fasha nak pi tandas dulu mak. Dia kata, tak apalah, mak pergi bilik wuduk terus. So, Fasha ni pun masuklah tandas, dia dah settle apa semua, dia keluar, dia terus masuk dekat dalam bilik solat. Bila dia masuk dalam surau ni, dia tengok mak dia ni dah siap-siap dah nak pakai telekung. Lepas tu dia macam, amboi lajunya mak dia ni kan. Tak apalah. Mak dia ni pun pakailah telekung macam biasa apa semua. Mak dia pun dah buat macam ni. Orang kata isyarat nak solat dah lah kan. Dia pun tak apalah, dia duduk dekat belakang sambil-sambil dia buat keluar dia punya telekung apa semua nak bersiap untuk solat lah. Tiba-tiba dia dengar ada orang buka pintu surau. Lepas tu, dia pusing belakang, dia tengok mak dia yang masuk dalam surau. Mak dia masuk-masuk, mak dia cakap, "Ish budak ni, buat penat je mak tunggu depan tandas tadi. Ingat ke tak keluar-keluar tandas lagi? Kenapa tak tunggu mak?" Yang dia ni jadi terkaku. Fasha ni lah dia jadi terkaku. Siapa dekat belakang dia tadi? Masa tu dia was-was jugalah nak pusing kan. Tapi dia cepat-cepat pusing, dia tengok susuk tubuh yang pakai telekung putih tadi tu tak ada pun dekat situ. Dia ni jadi terkaku, terdiam. Lepas tu mak dia cakap, tengok tu orang cakap dia buat diam pula kan. Fasha pun cakap, tak apalah mak, jomlah kita solat cepat-cepat kan. Sekejap ayah pula nak solat. Teruslah mereka ni solat dan berlalu meninggalkan arena Tasik Raban tu. Alright. So, takat tu je lah cerita yang aku dapat daripada sumber-sumber. Macam sumber-sumber vlog lagi. Blog ke, Google ke, daripada Casey sendiri pun. Alright. So, lepas ni kalau hampa ada apa-apa cerita ataupun tajuk nak aku bawakan, hampa boleh komen dekat bawah. Okay, so aku adalah idea nak buat konten apa kan. Jumpa lagi hampa in the next video. Bye!